Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dapat lagi kita meneruskan aktiviti seharian kita di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Dapat lagi kita mengecapi nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita banyak nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Antara nikmat-nikmat yang patut kita syukur, yang patut kita kena hargai, yang pertama sekali tuan-tuan, nikmat iman dan juga nikmat Islam. Itu memang kita tak boleh nak sangkankan lagi. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita di antara insan yang terpilih. Apabila kita dilahirkan di dunia ini, kita dah ada chop di badan kita ataupun identiti kita ni sebagai seorang Muslim, orang Islam. Kemudian nikmat yang seterusnya yang kita perlu syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, iaitu nikmat perpaduan dan juga nikmat keamanan. Tuan-tuan dan puan-puan sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, kalau kita tengok di Malaysia ini sahaja, kita tidak ada keadaan yang membuatkan kita rasa tidak tenteram. Kita tak ada situasi seperti mana saudara se-Islam kita di luar negara sana dalam keadaan yang kita katakan yang tidak tenteram, yang tidak aman. Kalau kita keluar, kalau kita nak keluar pergi mana saja, kita rasa diri kita ni terjamin. Kita rasa diri kita ni dilindungi. Kita rasa diri kita ni selamat. Nak pergi mana-mana sahaja, kita rasa diri kita ni selamat. Daripada apa? Daripada ancaman-ancaman musuh. Walaupun dekat negara Malaysia ni, saya tak kata pun yang kita ni aman 100%. Still ada penjenayah, still ada risiko-risiko, tapi risiko yang kita lalui berbanding dengan risiko-risiko yang saudara se-Islam kita lalui di luar negara sana amat berbeza. Mereka dengan peperangannya, mereka dengan kebulurannya, macam-macam lagi yang mereka hadapi. Tetapi mereka pun sanggup bersyukur, mereka pun sanggup bereda atas ketentuan, keadaan yang mereka lalui, apatah lagi kita tuan-tuan. Walaupun kita sekarang ni dalam tempoh PKPB, dalam kita katakan dalam ujian yang telah kita lalui, dalam ujian yang kita sedang harungi, mungkin ada dalam kalangan sahabat-sahabat kita, saudara mara kita, rakan-rakan kita yang hilang pekerjaan disebabkan apa? Disebabkan pandemik COVID-19 ini. Namun kita masih lagi menarik nafas lega. Kita mampu lagi meneruskan kehidupan kita saban hari untuk kita mencari rezeki, kita mencari sesuap nasi untuk ahli keluarga kita. Cabaran itu tak sama seperti saudara mara kita yang berada di luar sana. Di luar mana? Di luar negara sana lah maksud saya. Mereka sampai kata makan batu lah, makan pasir, rumput lah, ya Allah. Hebatlah dugaan mereka. Kita masih lagi dalam keadaan yang terkawal. Nikmat yang kita kecapi sekarang ni, nikmat perpaduan dan keamanan ni, kita kena syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita kena jaga elok-elok. Dan seterusnya tuan-tuan dan puan-puan penonton yang dirahmati Allah sekalian, nikmat yang ketiga yang sentiasa dan patut kita syukur, yang patut kita jaga, yang patut kita pelihara, apa dia tuan-tuan? Tak lain tak bukan adalah nikmat kesihatan.
Tuan-tuan dan puan-puan sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, kalaulah kita ni tubuh badan kita tak sihat, kita banyak penyakit, kita tak boleh nak buat apa tuan-tuan. Tujuan kita hidup di dunia ni adalah untuk kita nak bekalkan sebanyak-banyaknya bekalan untuk kita bawa ke akhirat nanti. Tapi dekat dunia pun kita tak bekalan yang kita nak kumpul tu tak cukup, disebabkan apa? Disebabkan kekangan kesihatan kita. Disebabkan apa? Disebabkan kita ni tak sihat, kan? Kita nak pergi sekarang ni nak pergi masjid pun dia ada kota dia, kan? Ataupun kita dekat rumah sekalipun, kalau kita nak bangun tahajud sekalipun, ataupun kita nak solat sekalipun, kan, kita tak boleh lakukan ibadah tu dengan sempurna. Jadi kita nak itu berlaku. Kita nak tubuh badan kita ni sihat. Kita kena pelihara tubuh badan kita ni. Tubuh badan yang telah Allah kurniakan kepada kita. Kita ada mata, kita ada hidung, kita ada tangan, kita ada kaki. Lah sebelengkap dah yang Allah telah ciptakan kepada kita. Ini adalah sebuah ataupun satu amanah yang Allah berikan kepada kita. So kita kena jaga elok lah tuan-tuan. Jaga elok, jaga kesihatan. Tapi kalau kita dah jaga kesihatan baik-baik, kita pun makan pun jaga, tapi sakit juga, kita redha lah, tuan-tuan. Redha itulah ujian yang Allah nak bagikan kepada kita, supaya kita semua hak kita, supaya kita muhasabah diri atas kesilapan. Mungkin kita ada silap, mungkin ada kita lakukan perkara-perkara yang tidak baik kepada orang lain, sebagai orang kata penghapus dosa. Musibah ni bukannya salah satu malapetaka untuk kita, tetapi dengan musibah lah kita mampu tersenyum. Sebab apa tuan-tuan? Dengan musibah inilah banyak hikmah yang kita boleh dapat dalam apabila kita ditimpa musibah. Apa dia tuan-tuan? Yang pertama, apabila kita ditimpa musibah, sebenarnya Allah nak bagi rahmat Allah kepada kita. Allah nak bagi petunjuk kepada kita. Rahmat Allah itu luas. Allah kata, aku datangkan musibah kepada hamba-Ku, bukanlah aku nak menzalimi hamba-Ku, tetapi aku nak memberi kasih sayang kepada hamba-Ku. Aku nak memberi rahmat kepada hamba-Ku. Aku nak beri petunjuk kepada hamba-Ku, supaya hamba-Ku tidak terus lalai dan leka ataupun alpa dengan tingkah laku, sikap dan perbuatan yang mereka lakukan. Itu yang pertama tuan-tuan. Yang kedua tuan-tuan, apabila kita ditimpa musibah ni, sebenarnya tak lain tak bukan Allah nak bagi satu ganjaran yang hebat kepada kita. Allah nak bagi satu pahala kepada kita, kan? Kalau kita tak ditimpa musibah, kalau kita tidak ditimpa ujian dalam diri kita ni, mungkin pahala ataupun ganjaran yang Allah nak bagi itu berkurang. Tapi apabila kita melalui dugaan, cabaran dan juga rintangan dalam kehidupan kita ni, sebenarnya Allah sayang kat kita, kan? Allah nak bagi kita pahala yang banyak ni tuan-tuan. Kita kena bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa lagi? Kemudian tak lain tak bukan tuan-tuan, apabila Allah bagi musibah, Allah bagi ujian kepada kita, Allah bagi cabaran, rintangan, apa lagi, tak kisahlah apapun istilah yang kita cakap lah, yang kita definisikan sebagai musibah ni, sebenarnya Allah nak bagi pahala kepada kita, kan? Kita ni banyak dosa tuan-tuan, kan? Besar musibah yang Allah nak bagi, besar musibah yang Allah bagi kepada kita, besar jugalah pahala Allah nak bagi kepada kita, kan? Itulah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya. Kasih sayang. Okey, rintitan daripada kasih sayang pada yang saya cakapkan ini. Jadi pada malam ini, mungkin dalam kesempatan 5 ke 10 minit, mungkin tuan-tuan bersama dengan family, tengok TV, luangkan masa bersama keluarga. Jadi saya tak nak ambil masa yang panjang, dan juga tajuk ni sebenarnya saya dah kupas pada sebelum ni, tapi pada live pada sebelum ini ada masalah teknikal, suara tak dengar lah, kan? Jadi saya repeat balik
tajuk ni. Jadi mungkin ada tuan-tuan dan puan-puan yang telah dengar tajuk ni, tak apa, kita ulang semula. Mungkin ada rakan-rakan kita yang masih lagi belum dengar, belum tengok video ni live ini. InsyaAllah kita mudah-mudahan live ini memberi manfaat kepada kita semua. Bukan tuan-tuan saja yang menonton, tetapi yang bercakap ni pun hatta diri saya sendiri pun sama-sama kita bermuhasabah dengan perkongsian ilmu pada kali ini. Baik, tuan-tuan dan puan-puan sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian. Jadi pada malam ini saya nak kupas satu hadis yang berkaitan dengan kasih sayang sesama Muslim. Okey, kalau tuan-tuan perasan pada sebelum ini, dalam live saya sebelum ni, saya ada kongsikan kitab yang saya akan kupas berkaitan dengan hadis-hadis yang berkaitan dengan akhlak Muslim, iaitu hadis kitab 40 hadis akhlak mulia. 40 hadis akhlak mulia yang telah disusun oleh Syekh Ahmad Fahmi bin Zamzam. Seorang tokoh ulama yang hebatlah tuan-tuan. Syekh Ahmad Fahmi bin Zamzam. Mungkin tuan-tuan boleh dapatkan buku ni sekarang ni pun mudah. Dekat Shopee pun boleh dapat. Dekat Shopee pun boleh beli buku kitab kan. Jadi berbalik kepada tajuk pada malam ini, kasih sayang sesama Muslim. Okay, hadis dia berbunyi, wa anin Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mathalul mu'minin fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mathalul jasad idza ishtaka minhu 'udwan tada'a lahu sa'irul jasadi bisahri wal humma. Muttafaqun alaih. Okey, apa maksud dia? Okey, maksudnya adalah daripada Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perumpamaan orang-orang yang beriman itu dalam hal mereka saling cinta mencintai, kasih mengasihi dan bertimbang rasa sesama mereka adalah seperti sebuah tubuh badan. Dan apabila mana-mana anggota ditimpa penyakit, maka seluruh anggota badan akan turut serta berjaga malam dan merasakan demam. Okey, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Okey, tuan-tuan dan puan-puan sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian. Okey, sebelum saya terangkan berkaitan dengan apa yang dimaksudkan dalam hadis ini, dalam kitab ni dia ada bagi keterangan. Kita baca sama-sama dulu keterangan dia. Beginilah hendaknya perpaduan dan kerjasama di kalangan kaum muslimin, dengan tidak mengira suku dan bangsa, dan tidak mengira perbezaan bahasa dan juga warna kulit. Asalkan sesama Islam, maka hendaklah mereka bersatu padu. Okey, tu key dia. Bersatu padu. Asalkan Islam, perlulah bersatu padu. Kemudian tolong menolong. Kemudian bantu membantu. Apabila didapati mana-mana bahagian dari kalangan umat Islam yang ditimpa musibah ataupun kemalangan, maka hendaklah orang Islam yang lain turut merasakan musibah tersebut, dan hendaklah mereka memberikan pertolongan dan menghulurkan bantuan. Cantik tuan-tuan hadis ni yang berkaitan dengan kasih sayang ni. Okey, dalam hadis ini, dalam hadis Nu'man bin Bashir ni, dia kata, dia kata, kasih sayang ni, kasih sayang ni, cinta mencintai ni, apa lagi dia kata, bertimbang rasa sama mereka ni, dia diumpamakan seperti satu tubuh badan. Tubuh badan manusia ni, tubuh badan kita ni tuan-tuan, kalaulah salah satu anggota tubuh badan kita ni sakit, kan, contohlah kita kata tangan sebelah kanan kita luka, kan, ataupun kita kata luka lah, tangan belah kanan kita ni luka. Jadi kita tak boleh
menjalani kehidupan seharian kita ni dengan keadaan selesa. Sebab apa? Sebab tubuh badan kita, tangan kita ni sebelah kanan ni sakit. Ataupun sengal-sengal, liur ke, rasa macam macam badan ni macam tak orang kata apa? Tak selesa lah kan. Nak tidur pun tak tenang, gelisah kan. Ataupun badan-badan, contohnya badan belakang kita kan, sengal-sengal, kita urat badan belakang ataupun belakang badan kita ni rasa sengal-sengal. Jadi saya rasa kita nak tidur pun tak selesa kan, betul tak tuan-tuan? Kan, jadi itulah diumpamakan dengan kasih sayang kan, cinta, mencintai dan juga bertimbang rasa. Kalaulah dalam kehidupan seharian kita ni, dalam kehidupan seharian kita ni tuan-tuan, kita hidup dekat dunia ni, kita duduk ataupun kita berada dalam satu kawasan ni, kita bukannya berada dalam, kita duduk sorang-sorang je tuan-tuan. Kita ni bermuamalah di antara satu sama lain. Saya ambil contohlah, dalam kita berorganisasi, kita bekerja. Dalam ofis kita tu bukannya kita sorang-sorang tuan-tuan. Bukanlah kita ni ketua kejabatan, bukanlah kita ni pegawai, bukanlah kita ni staff. Kan, bukanlah bukannya semua jawatan yang ada dalam organisasi tu kita seorang yang menjawat jawatan tersebut. Tak. Kita ada rakan-rakan yang lain, kita ada pegawai, kita ada staff, kita ada bos kita, ketua jabatan. Jadi di antara satu sama lain ni kita bermuamalah. Okey, dari bila kita nak bermuamalah, kita nak berkomunikasi di antara satu sama lain, tapi tak wujud pun kasih sayang, tak wujud pun bertimbang rasa, tak wujud pun saling hormat menghormati, faham memahami di antara satu sama lain. Payah tu tuan-tuan. Payah. Matlamat, visi, misi organisasi sebagai contoh tak akan tercapai. Segala urusan kerja, segala matlamat, segala hasrat organisasi tidak akan tercapai. Sebab apa? Satu kalimah sahaja, iaitu berkaitan dengan kasih sayang, saling memahami, tak ada kan, dengki mendengki wujud dalam diri. Sebab apa? Tak ada kasih sayang. Sebab itulah apabila diumpamakan hadis ini, hadis Nu'man bin Bashir ini, diumpamakan kasih sayang ni seperti tubuh badan manusia, tubuh badan kita. Dalam satu organisasi, saya bagi contoh tadi, dan dalam satu organisasi tersebut dah mensasarkan apa dia punya visi, apa dia punya misi, apa dia punya objektif organisasi. Organisasi, visi, misi dia tidak akan tercapai sekiranya kita tidak ada kerjasama di antara satu sama lain. Kita tidak ada bertolak ansur satu sama lain. Kita tak faham memahami di antara satu sama lain. Tak wujud. Kan? Sebab apa berlaku macam tu? Sebab tidak ada nilai kasih sayang di antara satu sama lain. Itu kepentingan je tuan-tuan. Itu pentingnya kasih sayang. Nampak mudah. Kita rasa, alah mudah lah Ustaz. Senang je kan. Tapi mudah memang mudah. Cerita sekarang ni, kita dapat praktikkan ataupun tidak. Saya pasti dan yakin, dalam organisasi kita, mesti kita dalam kalangan kita, mesti ada kita tidak selesa dengan seseorang. Kita tak selesa dengan rakan kita. Kita tak selesa dengan orang itu, orang ni. Percayalah cakap saya. Kenapa wujudnya begitu? Sebab apa? Kita tak ada kasih sayang sesama manusia. Allah kata apa? Wa'tasimu bihablillahi jami'a walau tafarraqu. Berpeganglah kamu pada tali Allah, janganlah kamu berpecah belah. Allah dah bagi pesan kepada kita, Allah dah bagi pesanan kepada kita, berpegang teguhlah kita pada tali Allah. Sama-sama kita berpegang teguh pada tali Allah. Maksudnya apa? Maksud tali Allah tu, dalam Islam, Islam tidak menganjurkan perpecahan. Islam tidak menganjurkan perbalahan di antara satu sama lain. Seperti mana yang saya ungkapkan di awal-awal bicara tadi. Nikmat yang perlu kita syukur.
nikmat yang kita perlu jaga, nikmat yang perlu kita touch up elok-elok, antaranya nikmat perpaduan dan juga nikmat keamanan. Kan? Syukur kita kepada Allah, syukur kita dalam keadaan kita dapat hidup ni dengan aman dan tenteram. Sebab apa? Sebab kita faham di antara satu sama lain. Sebab kita wujudnya kasih sayang di antara satu sama lain. Kan? Kita tak nak ada sifat zalim menzalimi, ada sifat dengki mendengki dalam satu sama lain. Kita tak ada. Akhirnya segala matlamat, segala objektif, segala perpaduan, segala hasrat yang kita inginkan akan terhasil dengan jayanya. Senang dia tuan-tuan. Apabila wujudnya berlaku sebegitu, apabila wujudnya berlaku sebegitu, kita duduk, kita bermusyawarah, kita bermuhasabah, kita berbincang, kita cari jalan penyelesaian, turunkan ego masing-masing. Kan? Walaupun kita ni berpangkat tinggi sekalipun, walaupun kita ni berilmu sekalipun, kan? Dalam pepatah Melayu kan kata, biarlah tunduk, semakin kita berisi, semakin kita tunduk, kan? Peribahasa Melayu tu kan. Saya rasa tuan-tuan fahamlah apa yang saya maksudkan tu. Makin lama makin kita berilmu, kita makin tunduk, kan? Tawaduk kita. Orang yang berilmu ni dia tawaduk. Dan orang yang berilmu ni dia merendah diri, bukan dia membangga diri, dia mendabik dada yang dia ni banyak ilmu. Tak ada. Itu bukan orang yang berilmu tuan-tuan. Itu bukan sifat orang yang berilmu. Dan juga selari dengan apa yang Allah rakamkan dalam Al-Quran dalam surah lain. Allah kata apa? Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dhakarin aw unsa wa ja'alna syu'uban wa qabaila lita'arafu. Nampak cantik tak Allah bagi Allah rakamkan dalam Al-Quran. Allah kata apa? Ya ayyuhan nas, wahai manusia. Allah tak kata penuh wahai orang-orang Islam, wahai orang-orang yang beriman. Allah tak kata, Allah tak khususkan kepada orang yang beriman. Allah kata seluruh alam, seluruh makhluk manusia. Tak kisahlah dia tu Muslim ke, dia tu non-Muslim sekalipun. Allah kata ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dhakarin aw unsa wa ja'alna syu'uban wa qabaila lita'arafu. Lita'arafu, ta'aruf, kan? Saling berkenal-kenalan di antara satu sama lain. Allah kata aku ciptakan kamu, ada yang berjantina lelaki dan lelaki dan juga perempuan. Aku jadi engkau berkabilah-kabilah, berpuak-puak, berbangsa-bangsa. Kenapa aku wujudkan perbezaan di antara satu sama lain? Supaya kita lita'arafu, berkenalan ataupun mengenal di antara satu sama lain. Arti kata lain apa? Arti kata lain adalah untuk kita berkasih sayang di antara satu sama lain. Bukan kita nak bermusuh di antara satu sama lain. Kan? Allah tak sarankan, Allah tak kata pun untuk kita nak bermusuh di antara satu sama lain. Sebab apa? Keterangan dalam hadis ini, keterangan yang dikatakan apabila kasih sayang ini, apabila istilah cinta, timbang rasa ini seperti satu badan tubuh manusia ni, dia merujuk kepada perpaduan. Apalagi dia merujuk kepada istilah tolong menolong di antara satu sama lain, dan juga dia merujuk kepada istilah bantu membantu di antara satu sama lain. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian, itulah yang saya nak kongsikan pada malam ini. Marilah kita sama-sama bermuhasabah, termasuklah yang bercakap ni, sama-sama kita bermuhasabah, termasuklah diri saya yang berkata ni, berkongsi ilmu ni. Kita ambil tauladan, kita ambil pengajaran ibrah dalam hadis yang saya kongsikan ini daripada hadis Nu'man bin Bashir, supaya kita bermuamalah dengan sempurna, dengan baik di antara satu sama lain. Wujudlah kasih sayang di antara satu sama lain. Kita berbincanglah, kita bermusyawarahlah, kita carilah jalan penyelesaian yang terbaik, yang memberi keuntungan kedua-dua belah pihak. Tidak ada wujudnya tidak ada wujudnya tindas menindas, tidak ada wujudnya dengki mendengki,
tidak akan ada wujudnya dendam berdendam di antara satu sama lain. Ni dendam sampaikan tak tegur. Saya rasa dendam kesumat lah. Bergaduh. Bila bergaduh ni cerita dia pada zaman dah 10 tahun punya cerita. Tapi sampai 10 tahun tak settle masalah lagi. Janganlah tuan-tuan. Kita dalam hidup ni kita kena jaga dua hubungan. Tuan-tuan pun sedia maklum, hablum minallah wa hablum minan nas. Jagalah hubungan kita dengan Allah dan juga jagalah hubungan kita sesama manusia. Kedua-dua itu memberi peranan masing-masing. Kedua-dua itu penting dalam kehidupan kita. Kerana kedua-dua itulah membawa kita ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam tuan-tuan. Terima kasih yang menonton. Terima kasih yang menonton pada malam ini. Mudah-mudahan segala perkongsian ilmu pada malam ini memberi manfaat kepada kita semua, memberi pengajaran kepada kita semua. Mana yang terkurang kita ubah, mana yang tidak baik ataupun kurang baik kita tingkatkan lagi nilai-nilai kebaikan dalam diri kita supaya ianya memberi manfaat kepada orang lain. Wallahu alam. Terima kasih tuan-tuan sekali lagi. Yang kurang itu daripada kelemahan saya sendiri, yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita berjumpa lagi di lain hari. InsyaAllah saya akan teruskan kupas hadis-hadis yang berkaitan dengan akhlak Muslim, supaya kita sama-sama menjadi panduan dalam kehidupan kita dan pastinya memberi manfaat kepada kita semua. Wallahu alam tuan-tuan. Terima kasih banyak. Saya sudahi perkongsian ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.